Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah Ustazah akan sambung pengajian pada kelas yang sebelum ini. Sebelum itu kita mulakan dahulu kelas dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan doa yang sebelum ini Ustazah bacakan. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين آمين آمين يا رب العالمين. Okay, saya akan sambung bacaan bagi ketiga-tiga huruf ini, iaitu huruf sa, huruf zal dan juga huruf dha. Okay, sebelum itu Ustazah nak ulang kaji semula lah. Dekat mana tempat keluar bagi ketiga-tiga huruf ini, saya akan tuliskan menggunakan pen warna purple. Okey, makhraj bagi ketiga-tiga huruf ini ataupun saya katakan tempat keluarnya ialah hujung lidah bertemu, maksudnya dia jumpa, bertemu dengan hujung gigi atas, dan kena jelirkan lidah. Jelirkan lidah maksudnya kena keluarkan lidah antara gigi atas dan juga gigi bawah. Maksudnya keluarkan lidah lah, jelir lidah. Macam kalau kita ejek orang kan, kita jelir lidah, dia kena jelir lidah macam tu, keluarkan. Jadi yang pertama bunyinya huruf sa. Sa, jelirkan lidah sedikit, sa. Yang kedua huruf zal, zal, jelirkan lidah juga. Dan yang ketiga huruf dha, dha. Dha ni kita muncung sedikit kerana ejaannya Z-H-O-O, dha. Jelirkan lidah juga sikit, dha. Okay. Hari ini Ustazah nak sambung bacaan asas bagi ketiga-tiga huruf ini. Bacaan asas yang pertama ialah bacaan lin. Bacaan lin. Okay, apakah maksud bacaan lin? Bacaan yang lembut. Jadi jom kita tengok bacaan lin yang pertama bagi huruf sa. Ini kan satu. Sa baris atas, sa nganga, ya sukun. Ya ini mati. Jadi dia akan menghasilkan bunyi say. Say. Kalau Ustazah eja dia bunyi S, A, I. Okay. Tetapi pada bunyi sin ini ataupun S ini kita kena jelirkan lidah. Jelirkan lidah dulu, siap-siap keluarkan. Say, say. Boleh? Itu adalah bacaan lin yang pertama. Okay, bacaan lin yang kedua bagi huruf sa. Sa nganga baris atas, waw sukun. Jadi dia akan menghasilkan bunyi sa nganga bunyi sa. Sa jelirkan lidah, sa. Kemudian muncungkan. Jadi kalau kita gabungkan dua bunyi ini menjadi bunyi sau. Sau. Kalau saya eja, sau. Dia macam bunyi pisau, tapi dijelirkan lidah. Maksudnya kalau kita nak sebut pisau. Pisau. Sau. Saya nak bunyi yang tu. Sau. Sau. Tips dia kena jelirkan lidah. Okay, kita tengok pula huruf yang kedua, huruf zal. Zal. Okay, bacaan lin yang pertama bagi huruf zal. Zal, nganga, ya, sukun. Yang ni juga kena jelirkan lidah. Dia menghasilkan bunyi zai. Kalau Ustazah eja, bunyi dia Z-A-I. Tetapi, sewaktu nak bunyikan Z tu, kena jelirkan lidah. Ustazah highlight kat sini lah. Kena jelirkan lidah kat sini. Maksudnya kena keluarkan lidah siap-siap. Zai. Zai. Macam tu. Okey, boleh? Seterusnya kita tengok bacaan lin yang kedua. Zal nganga, waw sukun. Zal nganga, waw sukun. Kita dah nganga, kemudian kena muncung mulut. Zau. Zau. Tetapi, okay, kalau saya eja Z-A-U bunyi zau. Z ini kena jelirkan lidah. Keluarkan lidah sedikit. Keluarkan antara gigi atas dan gigi bawah. Zau. Zau. Zai. Zau. Okey, boleh?
Seterusnya huruf yang ketiga, huruf dha. Dha. Kalau sebelum ni kita selalu sebut huruf dha tak jelirkan lidah. Tetapi makhraj dia kena jelirkan lidah. Hari ni kita kena ingatlah dia punya makhraj tempat keluar nak sebutnya kena jelirkan lidah. Jadi huruf dha ni dia kena jelirkan lidah sedikit. Sebenarnya dia taklah keluar banyak sangat, dia sikit sahaja. Dha. Dha. Sebab dia nak sentuh hujung gigi atas tadi. Okay, yang pertama, dha nganga ya sukun menghasilkan bunyi dhoi. Dhoi. Ni kalau Ustazah eja, Z H O ada tambahan huruf I. Dhoi. Boleh? Dhoi. Dhoi. Okay. Dan yang kedua, bacaan Lin yang kedua bagi huruf dha ialah dha nganga waw sukun menghasilkan bunyi maafkan betul lah zai. Ini kita tambah huruf u kat hujung. Okey, dia menghasilkan bunyi zaw. Z H O U. Dia muncungkan lagi. Zaw. Zaw. Zai. Zaw. Okey, jadi jom ikut Ustazah baca bersama-sama. Okey, yang pertama sa nganga ya sukun bunyi say. Say. Jelirkan lidah, jangan lupa. Say. Yang kedua bunyi saw. Saw. Okey, seterusnya huruf zal yang pertama bunyi zai. Zai. Tersenyum kat hujung. Zai. Yang kedua bunyi zaw. Zaw. Muncungkan mulut. Yang seterusnya huruf dha yang pertama, dha nganga ya sukun bunyi zoi. Zoi. Dan seterusnya dha nganga waw sukun bunyi zaw. Zaw. Okey. Seterusnya Ustazah akan pergi bacaan yang berikutnya. Kita tengok. Sini. Bacaan sukun. Kita akan pergi jumpa bacaan sukun. Apakah maksud bacaan sukun? Bacaan sukun bersamaan dengan bacaan mati. Okay, sebelum ni ada Ustazah buat video tentang bacaan sukun. Bacaan mati, tanda mati dan bacaan dia akan kembali kepada tempat keluar. Ataupun kita kata makhraj tadi. Tempat keluar. Makhraj huruf. Ingat tak lagi lagu makhraj huruf? Makhraj huruf ada 3. Ada 3. Pertama, bibir. Kedua, lidah. Ketiga, kerongkong. Okay, jadi yang ni kita akan tengok makhraj lidah tadi. Hujung lidah berjumpa dengan hujung gigi atas dan kita jelirkan lidah. Keadaan dia macam ni. Jadi untuk bacaan sukun, bacaan mati ni, makhrajnya akan kembali kepada hujung lidah berjumpa hujung gigi atas. Macam tu. Jadi yang pertama kita tengok bacaan sukunnya bagi huruf sa. Hamzah nganga. Hamzah nganga ni dia ada bunyi a. Sama je. Tiga-tiga ni sama. Hamzah nganga bunyi a. Hamzah nganga bunyi a. Okey, mesti ada yang keliru kan? Kenapa Ustazah sebut hamzah? Kenapa Ustazah tak sebut alif? Sebab dalam huruf-huruf hijaiyah ini, alif ini dia tiada bunyi sebenarnya. Dia tiada makhraj, tak ada tempat keluar. Kalau kita tengok tiga-tiga makhraj yang kita belajar, makhraj huruf ada 3. Pertama bibir, kedua lidah, ketiga kerongkong. Tiga-tiga ini tidak ada huruf alif. Jadi alif ni dia macam rumah lah. Rumah. Okay, hamzah ni orang duduk dalam rumah. Okay, jadi rumah ni dia tak ada fungsi pun, tak boleh bergerak pun. Hamzah ni yang boleh bergerak dan menghasilkan bunyi. Okay, sebab tu Ustazah sebut hamzah. Hamzah nganga bunyi a. Alif ni dia punya rumah sahaja. Okay, jelas? Kita sambung. Sa. Hamzah nganga, sa sukun. Okay, jadi dia akan menghasilkan bunyi as. As. Kembalikan hujung lidah kita ke hujung gigi atas. Ataupun senang kata, kat hujungnya kena jelirkan lidah. Dia bunyi as. As. Okey, yang kedua, hamzah nganga zal sukun. Dia last kali kena jelirkan lidah juga, tapi bunyi dia
Seolah-olah macam Z lah. Az. Az. Ada beza. Bunyi yang pertama tadi bunyi as. Yang kedua bunyi az. Az. Okey, nak tahu tak kenapa bunyi ni berbeza-beza? Okey, nanti Ustazah terangkan. Okay, tengok dulu huruf yang ketiga, huruf dha. Hamzah, nganga, dha, sukun. Dia menghasilkan bunyi az. Az. Okay, bunyi dia tebal sedikit. Juga kita nganga, kemudian az. Seolah-olah macam tebal sikit lah. Az. Az. Yang ni bunyi az, yang ni bunyi az. Okey, jom kita tengok kenapa huruf ini berbeza-beza bunyinya. Walaupun tempat keluarnya sama. Sama je tempat keluar dia kena jelikan lidah juga kat hujung. Tapi apabila berhenti kat huruf ni, tiga-tiga huruf ni bunyi dia berbeza-beza. Okey, kita tengok yang pertama kenapa huruf sa bunyi dia berbeza. Waktu kita keluarkan bunyi as. As. Okay, ni penting sebab kita kena tahu sifat dia. Macam kita lah ada sifat. Sifat contoh lah. Macam Darwish. Darwish orang murid yang baik. Baik itu sifat Darwish lah. Macam Ustazah adalah Ustazah yang garang. Sifat garang. Jadi bagi huruf sa ini dia ada sifat. Okay, sifat huruf sa merupakan hurufnya nipis. Hurufnya nipis. Apa maksud nipis? Maksudnya kita senang nak sebut. Huruf tu nipis sahaja, tidak tebal. Okey, jelas? Okey, kemudian dia ada satu lagi sifat. Kalau kita berhenti dekat huruf sa, dia ada sifat berangin. Berangin tu apa? Berangin tu dia keluar angin lah. So dekat sini keluar angin lah, senang sikit. Keluar angin. Okey, keluar angin. Maksudnya bila kita sebutkan bunyi as, ada keluar angin sikit dekat mulut kita. Sebab tu bunyinya as. As. Ambil tangan letak kat depan mulut. Ada tak keluar angin? As. Kalau ada keluar angin tu betul cara sebutnya. Okey. Kita tengok pula sifat yang kedua bagi huruf zal. Okey, huruf zal sifatnya dia juga merupakan huruf nipis. Hurufnya nipis. Maksudnya senang nak sebut, hurufnya nipis. Okay, apakah maksud nipis? Ialah senang nak sebut dan juga lidah kita dia dalam keadaan yang tenang, dia tidak terangkat dekat belakang. Maksudnya ni keadaan lidah kan, saya tunjukkan lidah. Okay, dekat belakang ni dia tak terangkat pun. Dia maksudnya dia relax sahaja sebut dia. As, lidah kita relax. Relax je kat dalam tu, dia santai-santai je. Okay. Sifat huruf zal yang pertama hurufnya nipis dan yang kedua dia tak keluar angin. Dia berlawan dengan sa tadi. Tak keluar angin. Dia tak keluar angin sewaktu sebut. Sebab tu bunyi dia berbeza dengan bunyi sa. Az. Kalau ambil tangan letak depan mulut tak keluar angin, tak rasa pun. Az. Dia tertahan dekat situ. Okay, jelas? Dia tertahan dekat hujung gigi atas. Dia tutup saluran angin. Sebab tu menghasilkan bunyi az. Dia tak keluar angin. Okay, jelas? Okay, kita tengok pula sifat yang ketiga bagi huruf dha. Okay, huruf dha bunyinya sedikit tebal kerana hurufnya tebal. Hurufnya tebal. Sebab hurufnya tebal. Sebab tu bunyinya lain. Bunyi dia keluar agak berbeza. Okay, yang kedua, sifatnya ialah dia tak keluar angin juga. Maksudnya tertahanlah angin tu. Angin tak keluar dari mulut. Tak keluar angin. Tak keluar angin. Okay, sebabkan itu bunyinya berbeza daripada huruf zal. Walaupun sifatnya sama tak keluar angin tapi disebabkan dia huruf tebal, sebab tu bunyinya tebal. Au. Sebab lidah kita tak tenang waktu tu. Dia terangkat sikit yang kat belakang. Au. Sebab tu bunyinya tebal. Okay, sekali lagi jom kita bacakan bersama-sama. Tiga-tiga huruf ini. Saya ambil warna biru. Okay. Yang pertama, hamzah nganga sa sukun bunyi as. Yang kedua, hamzah nganga zal sukun bunyi az. Yang ketiga, hamzah nganga dha sukun bunyi au.
Okey, jelas? Okay, kalau jelas kita pergi lagi satu bacaan, kita pergi kepada lagi satu bacaan iaitu bacaan Ustazah nak gerak kena padamkan dahulu. Okay, kita pergi kepada bacaan sabdu. Okay, apakah maksud bacaan sabdu? Sabdu tu ialah tanda bacaan sabdu tu. Dia macam W kecil. Inilah tanda bacaan sabdu. Macam huruf W kecil. Dia kan W, maksudnya kita doublekan. Okay, W ni dia berasal daripada huruf U tambah dengan huruf U. Maksudnya dia doublekan 2 kali, jadilah W. Jadi untuk tanda sabdu ni, okay, saya tuliskan. Tanda sabdu ini, okay, dia tanda sabdu ni dia akan jadi double huruf itu. Maksudnya huruf tu jadi 2 kali. Dia double kan. Sebabnya asalnya daripada tanda simbol W ni. Okay, kalau kita tengok dekat sini, bacaan yang pertama, sa, hamzah nganga, sa, sabdu nganga. Maksudnya dia doublekan 2 kali huruf sa. Seolah-olah huruf sa ni ada 2 kali lah. Saya tuliskan. Yang pertama, 1, 2, 3 titiknya. Dan sa yang kedua. 1, 2, 3. Okey, hamzah ni kita turunkan juga. Hamzah. Okay, sekarang Ustazah nak bariskan. Yang pertama, hamzah ni nganga, bunyi A. Sa yang kedua, kita matikan. Dan sa yang ketiga dia ikut balik baris ni, baris nganga. Seolah-olah kita macam ada double, ada 2 kali huruf sa. Okay, jadi kalau Ustazah gabungkan bunyi yang pertama, hamzah nganga, sa sukun. Kalau kita tengok tadi bacaan sukun kan, dia bunyi as. As yang jelirkan lidah. As. Kita sambal kat sini. As, jelir lidah. Jelir lidah. As yang jelirkan lidah. Okey, kejap tulis nak panah ni. As, jelirkan lidah. Kemudian bunyi yang kedua, sa nganga. Nganga saja bunyinya sa. Sa yang jelirkan lidah juga. Okay, jadi kalau kita gabungkan bunyinya, dia akan menjadi bunyi asa. Asa. Okay, dari tadi kita dah jelirkan lidah, kemudian kita nganga sahaja. Asa. Asa. Nampak tak? Dia macam ada 2 kali huruf sa tadi. Okay. Asa. Okay, itu yang pertama. Sa ni kena jelirkan lidah lah. Asa. Asa. Okay, jelas? Kita tengok pula huruf yang kedua, huruf zal. Zal, hamzah nganga, zal sabdu nganga juga dia ada seolah-olah 2 kali huruf zal. 2 kali huruf zal, saya tukar warna purple. Zal, seolah-olah dia ada 2 kali. Okay. Alif ni kita turunkan juga. Alif nganga, zal yang pertama tanda sukun. Zal yang kedua diikut barisnya. Baris nganga dari atas. Okay, jadi yang pertama menghasilkan bunyi az yang jelirkan lidah. Pastikan jelirkan lidah. Az. Kemudian yang kedua bunyi za. Okay, jadi kalau Ustazah gabungkan menjadi bunyi azza. Pastikan kena jelirkan lidah. Azza. Azza. Okay. Seterusnya kita tengok huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga. Huruf dha. Huruf dha. Juga dia ada 2 kali lah. Seolah-olah ada 2 kali huruf dha. Macam tulis huruf dha, tuliskan perutnya dahulu. Lepas tu tarik dia punya tongkat. Dan dia titik. Sekali lagi, buatkan perutnya dahulu. Tarik dia punya tongkat. Ada titik kat perutnya. Okay, huruf alif hamzah pun kena bawa turun. Kemudian saya buat makan barisnya. Yang pertama, hamzah nganga bunyi a. Dha yang kedua matikan. Az. Kemudian dha yang kedua ni, huruf yang ketiga ni bariskan baris atas lah diikut. Okay, jadi yang pertama menghasilkan bunyi az. Bunyi yang tebal. Az. Bukan oz, tapi bunyi az. Yang kedua, dha nganga.
Zo nganga ni kalau kita tengok ejaan ni dia akan jadi bunyi ini. Zo. Jadi kat sini saya tulis Z H O. Zo. Kalau kita gabungkan bunyinya menjadi bunyi azza. Azza. Okay, so ejakan A Z H. Dia macam ada double kejap saya patah balik. Seolah-olah macam ada 2 kali huruf Z tu lah. Azza. 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 Okey, boleh? Okey, jadi jom kita bacakan bersama-sama sekali lagi huruf-huruf ini. Okey, yang pertama, hamzah nganga sa nganga bunyi assa. Assa nganga saja di hujung. Yang kedua, azza. Azza. Dan yang ketiga bunyi azza. Azza. Okay, jadi selesai untuk video ini 3 jenis bacaan, iaitu bacaan lin, bacaan sukun dan juga bacaan sabdu bagi huruf sa, zal dan juga huruf dha.